Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada kali ini dalam Pendidikan Islam Tingkatan 1, pelajaran 24 bertajuk Riwayat Hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin manusia ke jalan yang benar. Kehidupan baginda dipenuhi dengan perjuangan dan pengorbanan demi ketinggian agama Islam. Baginda membentuk tamadun yang seimbang dan sempurna yang menjadi asas kecemerlangan tamadun hari ini. Nama penuh Nabi Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nama lain bagi Nabi Muhammad ialah Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir dan Al-Aqib. Gelaran bagi Nabi kita adalah Al-Amin. Rasulullah dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Kunyah bagi Rasulullah ialah Abul Qasim. Kunyah ialah panggilan kepada seseorang di samping nama atau gelaran dengan meletakkan Abu bagi lelaki dan Ummu bagi perempuan di awal sesuatu nama. Ibu Rasulullah bernama Aminah binti Wahab. Ibu susuan Nabi adalah Suwaibah Al-Aslamiyah dan juga Halimatus Sa'diyah. Pengasuh Nabi pula adalah Asyaima dan Ummu Aiman. Isteri Nabi pula bernama Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar, Zainab binti Khuzaimah, Juwairiyah binti Al-Harith, Zainab binti Jahshin, Ummu Salamah binti Abu Umayyah, Safiyah binti Huya, Ummu Habibah binti Abu Sufyan, Maimunah binti Al-Harith, dan Mariatul Qibtiyah radhiyallahu anhunna. Anak Nabi seramai 7 orang, 3 lelaki dan 4 perempuan. Mereka adalah Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. 6 orang anak Nabi adalah hasil perkongsian hidup dengan Sayyidatina Khadijah iaitu Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Manakala Ibrahim adalah anak daripada hasil perkongsian hidup Nabi dengan Mariatul Qibtiyah. Rasulullah wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah di Madinah. Kunyah ialah panggilan kepada seseorang di samping nama atau gelaran dengan meletakkan Abu bagi lelaki dan Ummu bagi perempuan di awal sesuatu nama. Peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad boleh dilihat dalam 2 fasa iaitu sebelum kerusulan dan selepas kerusulan. Kita lihat fasa pertama dahulu iaitu sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Selepas kelahiran Rasulullah dalam tempoh 2 tahun, baginda dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad yang jauh daripada unsur negatif. Ketika berusia 2 hingga 4 tahun, peristiwa dada baginda dibedah oleh malaikat Jibril. Sementara pada umur Rasulullah 4 hingga 6 tahun, yakni dalam tempoh 2 tahun, Nabi Muhammad tinggal bersama-sama dengan ibu baginda. Ketika berumur 6 tahun, baginda dibawa melawat kubur bapa baginda di Madinah. Ibu baginda meninggal di Abwa dalam perjalanan pulang ke Mekah. Ketika usia baginda 6 hingga 8 tahun, dalam tempoh 2 tahun, baginda dipelihara oleh datuk baginda iaitu Abdul Muttalib hingga datuk baginda meninggal dunia. Selepas itu, Nabi Muhammad tinggal pula dengan bapa saudara baginda iaitu Abu Talib. Kemudian pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad mengikut Abu Talib ke Syam. Di pertengahan jalan, Abu Talib mendapat nasihat daripada Buhairah Ar-Rahib ketika di bandar Busra, sempadan Syam, supaya membawa pulang Nabi Muhammad ke Mekah kerana bimbang dibunuh oleh orang Yahudi. Pada usia 20 tahun,
Baginda bersama-sama dengan bapa-bapa saudara baginda menyaksikan Hilful Fudul, iaitu perjanjian untuk membela orang yang teraniaya dalam perniagaan. Baginda mengembala kambing bersama-sama dengan saudara susuan di perkampungan Bani Sa'ad, kemudian di Mekah. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad berkecimpung dalam perniagaan di luar kota Mekah. Baginda berurus niaga dengan Sayyidatina Khadijah, seorang wanita Quraisy yang sangat berharta dan berhati mulia. Rasulullah membawa barang dagangan Sayyidatina Khadijah ke Syam dengan dibantu oleh Maisarah, seorang pekerja lelaki Sayyidatina Khadijah. Semasa berada di Syam, Nabi Muhammad menjalankan perniagaan dengan penuh jujur dan amanah. Akhirnya Nabi Muhammad membawa pulang keuntungan yang lumayan berkat ketekunan dan kemahiran baginda. Sekembalinya Nabi Muhammad pada kali kedua dari Syam, Sayyidatina Khadijah mengambil keputusan untuk berkahwin dengan Nabi Muhammad. Pengalaman beliau berurusan dengan Nabi Muhammad dan kemuliaan akhlak yang diceritakan oleh Maisarah sudah cukup menjadikan hatinya terpikat dengan Nabi Muhammad. Sayyidatina Khadijah menghantar salah seorang kawan rapatnya, Nafisah binti Munabbih, untuk menyatakan hasrat tersebut kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima hasrat mulia tersebut dan meminang Sayyidatina Khadijah melalui bapa saudaranya Amru bin Asad. Hasil perkahwinan dengan Sayyidatina Khadijah, Nabi Muhammad dikurniakan 6 orang anak. Peristiwa penting ketika usia Nabi 35 tahun adalah peristiwa peletakan Hajarul Aswad. Ketika Nabi Muhammad berumur 35 tahun, Mekah dilanda banjir besar sehingga meruntuhkan dinding Kaabah. Kabilah Arab berpakat untuk membaik pulih Kaabah. Nabi Muhammad turut membantu dalam pembinaan tersebut. Apabila tiba masa untuk meletakkan semula Hajarul Aswad di penjuru Kaabah, berlaku perebutan antara ketua kabilah sehingga hampir berlaku pertumpahan darah. Akhirnya Abu Umayyah Al-Makhzumi, seorang yang dihormati dalam kalangan kabilah Arab, mengajukan cadangan yang diterima sebulat suara. Mereka bersedia menerima keputusan orang pertama yang masuk ke pintu Bani Syaibah ketika itu. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, orang pertama yang memasukinya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang melihat Nabi Muhammad masuk ke masjid berkata, dialah As-Sadiqul Amin, iaitu orang yang benar lagi amanah. Nabi Muhammad menghamparkan ridak selendang baginda kemudian meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengahnya. Baginda meminta ketua-ketua kabilah memegang hujung ridak tersebut dan membawanya beramai-ramai ke penjuru Kaabah. Lalu baginda mengambil Hajarul Aswad dan meletakkannya di tempat asal. Majlis tersebut berjalan dengan lancar dan semua yang hadir berpuas hati. Peristiwa penting fasa kedua adalah selepas kerusulan Nabi Muhammad. Era kerusulan Nabi Muhammad bermula ketika baginda berumur 40 tahun. Ketika itu, baginda suka bersendirian di Gua Hira untuk beribadat dan memikirkan cara menyelamatkan umat daripada kesesatan jahiliah. Pada suatu hari dalam bulan Ramadan, baginda didatangi malaikat Jibril. Jibril memeluk erat Nabi Muhammad 3 kali dan menyuruh baginda membaca. Setiap kali Jibril menyuruh baginda membaca, baginda menjawab, "Saya tidak tahu membaca." Akhirnya Jibril mengajar Nabi Muhammad wahyu yang pertama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Setelah Nabi Muhammad menerima perintah Allah untuk menyampaikan dakwah, baginda menjalankan tugas dakwah dengan gigih dan sabar. Pada usia Nabi 51 tahun berlaku satu peristiwa penting iaitu Isra' dan Mi'raj. Sayyidatina Khadijah sentiasa setia mempertahankan dakwah Rasulullah. Di samping itu, bapa saudara Nabi Abu Talib membela Nabi Muhammad walaupun beliau tidak memeluk Islam. Kematian mereka berdua menyebabkan Nabi Muhammad berduka cita.
Kedukaan Nabi Muhammad ini terubat apabila baginda dibawa mengembara menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ini adalah kronologi ringkas peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi Muhammad dibawa pada waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Dalam perjalanan, baginda ditunjukkan dengan pelbagai gambaran yang akan berlaku kepada umat baginda. Baginda menjadi imam solat kepada para nabi di Masjidil Aqsa. Baginda dibawa Mi'raj merentas 7 lapisan langit sehingga ke Sidratul Muntaha. Baginda menghadap Allah dan menerima kefarduan salat 5 waktu. Baginda turun ke Mekah sebelum subuh dan menceritakan pengalaman baginda kepada penduduk Mekah. Pada usia Nabi 53 tahun berlaku peristiwa penting iaitu penghijrahan Nabi ke Madinah dan pembentukan negara Islam. Orang kafir Mekah bertindak menghalang dakwah Nabi dengan pelbagai cara. Terdapat dalam kalangan sahabat yang diseksa dan dibunuh. Akhirnya Nabi Muhammad mendapat perintah Allah untuk berhijrah bersama-sama dengan para sahabat ke Madinah. Pada masa itu dikenali sebagai Yathrib. Peristiwa ini berlaku 13 tahun selepas kerusulan baginda. Demi kepentingan dakwah, Nabi Muhammad menyahut perintah tersebut mengharungi pelbagai halangan untuk berhijrah ke Madinah bersama-sama dengan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Dengan perancangan yang rapi, mereka akhirnya berjaya tiba ke Madinah dengan selamat. Sebelum itu, baginda singgah di Quba dan membina masjid yang pertama di sana. Di Madinah, Nabi Muhammad membina pemerintahan yang berteraskan wahyu. Baginda membina Masjid Nabawi, mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansar dan menggubal Piagam Madinah sebagai asas pembentukan negara. Dalam membentuk tamadun yang unggul, Nabi Muhammad menghadapi tentangan musuh yang cuba menggugat keamanan Madinah. Nabi Muhammad bersama-sama dengan kaum Muhajirin dan Ansar mempertahankan Madinah daripada serangan musuh dengan semangat juang yang hebat. Antara peperangan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad termasuklah Peperangan Badar, Perang Uhud, Perang Khaybar, Pembukaan Mekah dan Perang Hunain. Setelah sempurna menjalankan tugas sebagai Rasul, pada waktu duha hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, di rumah Sayyidatina Aisyah, Nabi Muhammad dijemput kembali menemui penciptanya. Berita duka kewafatan Nabi Muhammad kekasih Allah ini menggemparkan penduduk Madinah. Jasad Nabi Muhammad yang mulia dimakamkan di rumah Sayyidatina Aisyah. Makam Rasulullah di Madinah. Selepas mempelajari tajuk ini, seharusnya pelajar dapat nyatakan nama penuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, nyatakan dua nama lain bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, senaraikan nama anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, dalam peristiwa apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima kefarduan salat 5 waktu? Dan yang kelima, bilakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Sekian untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.